Assalamualaikum. Diucapkan kepada yang dikasihi dan dihormati Dr. Izzah Nur Aida binti Zarafar dan sahabat sekalian. Nama saya Aimin Nabila binti Abdul Rahman. Saya Nur Aina Najiha binti Muhammad Zamzam. Saya Nurul Najiha binti Dantan. Saya Nurul Syara binti Fazlisha. Saya Nur Atika Syahira binti Qasim. Nama saya Nur Syahida binti Muhammad Syukri. Kami dari AC 220 3B. Kumpulan 4. Kami akan mengulaskan 3 artikel utama berkaitan topik kami iaitu isu etika kepimpinan politik di Malaysia. Artikel jurnal pertama. Bahagian yang akan kami terangkan adalah yang pertama, pengenalan, yang kedua, ulasan menyeluruh, yang ketiga, ulasan kritis dan yang keempat, kesimpulan. Pertama, pengenalan. Artikel ini berjudul Kepimpinan Beretika dan Kecemerlangan Organisasi dalam Perkhidmatan Awam yang ditulis oleh Zahara Hassan, Abu Daud Silong dan Nazri Muslim. Artikel ini dipetik daripada Jurnal Malim, Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara Jilid ke-10 yang diterbitkan pada tahun 2009. Jurnal ini mengandungi halaman muka surat sebanyak 236 dan artikel jurnal yang kami pilih boleh dirujuk daripada muka surat 39 hingga 52. Hasil pembacaan saya terhadap artikel ini, saya dapati penulis mengenengahkan bahawa kepimpinan adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Prinsip dan nilai yang dipegang akan mempengaruhi tingkah laku pemimpin sama ada beretika atau tidak beretika. Penulis juga ada menerangkan tentang faktor perubahan cabaran dalam isu kepimpinan seperti perubahan teknologi, globalisasi, peralihan demografi, keperluan dan motivasi organisasi serta tekanan ekonomi dan kewangan. Penulis menyatakan bahawa pemimpin yang dapat menangani perubahan-perubahan ini akan dapat membawa organisasi yang diterajuinya ke arah kecemerlangan. Artikel ini bertajuk Islam, Kepimpinan dan Cabaran yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Sudin Abdul Rahman. Beliau mengatakan bahawa terdapat beberapa cabaran yang dilalui oleh pemimpin seperti dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, politik serta pentadbiran dan pengurusan. Artikel ini bertajuk Cabaran Muhyiddin Satukan Rakyat. Beliau melalui pelbagai cabaran sebagai seorang pemimpin untuk meraih kepercayaan dan menyatu padukan rakyat serta mengatasi kemelut politik yang melanda. Yang kedua, ulasan menyeluruh. Objektif kajian. Kajian ini dibuat adalah bertujuan mengkaji tentang kepimpinan dan isu etika kepimpinan yang membangun dan mewujudkan nilai etika melalui kepimpinan sesebuah organisasi. Tema. Artikel ini bertemakan etika kepimpinan dan kecemerlangan organisasi di Malaysia. Konsep. Kajian dibuat melalui kaedah formulasi masalah dan menjana tekaan hipotesis serta menganalisa data yang dikumpul, membuat interpretasi daripada keputusan hipotesis, lalu kesimpulan dibuat. Kecemerlangan sesebuah organisasi disebabkan oleh banyak faktor, seperti kepimpinan pemimpin penyumbang utama atau penyebab langsung kepada prestasi organisasi. Selain itu, isu kepimpinan merupakan agenda penting bagi sektor awam dan swasta di negara maju dan negara membangun. Bukan itu sahaja, kepimpinan beretika sering dikaitkan dengan sifat nilai dan tingkah laku yang beretika. Sikap dan tingkah laku pemimpin memberi impak terhadap organisasi dan seterusnya akan mempengaruhi prestasi organisasi. Anderson 2002 mengatakan bahawa literatur mengenai kepimpinan secara umumnya banyak berasaskan andaian bahawa kepimpinan adalah penyebab kepada keberkesanan organisasi.
Sikap dan tingkah laku pemimpin memberi impak kepada perlakuan anggota organisasi dan seterusnya ini akan mempengaruhi prestasi organisasi. Dipetik dari Aronson 2001, Kanun Go 2001, Trevino, Brown and Hartman 2003. Andre dan Velasquez 1992 menyimpulkan perkara ini dan menyatakan bahawa etika sebenarnya merujuk kepada satu piawai yang mempunyai asas yang kukuh mengenai apa yang baik dan buruk yang memandu manusia mengenai apa yang boleh atau perlu dilakukan. Analisis menunjukkan bahawa walaupun terdapat banyak usaha yang dilakukan oleh pengurusan atasan, hasilnya tidak begitu memberangsangkan kerana tidak ada rancangan komprehensif untuk mendidik pekerja sektor awam mengenai etika. Hasil kajian didapati daripada analisis kajian yang dibuat berdasarkan daripada hipotesis atau soalan kajian yang telah ditetapkan oleh penyelidik sendiri untuk diselidikinya. Hasil kajian yang didapati ialah kejayaan organisasi dicapai melalui etika kepimpinan yang diterapkan dalam diri pemimpin untuk mencapai status negara maju dan negara membangun. Dengan penerapan etika kepimpinan, organisasi tersebut akan bergerak maju setanding dengan perubahan ekonomi yang semakin pesat. Apakah maksud etika? Walaupun berbagai definisi diberikan mengenai etika, tetapi tidak keterlaluan kalau dikatakan bahawa semuanya bertumpu kepada satu pemahaman, iaitu etika adalah berkait dengan keupayaan seseorang untuk membezakan antara yang betul dan salah, seterusnya melakukan sesuatu yang betul. Etika dalam konteks organisasi bermaksud mengartikulasikan apa yang betul dan salah. Seterusnya, dalam penulisan mengenai kepimpinan beretika, sifat yang sering dikaitkan adalah mengambil berat tentang orang lain, boleh diharapkan, setia, berani, bertanggungjawab, sabar dan lain-lain. Seterusnya, Andre dan Velasquez pada 1992 membuat kesimpulan mengenai perkara ini dengan menyatakan bahawa etika sebenarnya merujuk kepada satu piawai asas yang kukuh mengenai apa yang baik dan buruk yang memandu manusia mengenai apa yang boleh atau perlu dilakukan. Etika juga dianggap sebagai garis panduan tingkah laku bagi pekerja dalam organisasi. Aspek etika dalam kepimpinan organisasi dicerminkan melalui berbagai fungsi organisasi seperti berikut. Yang pertama, pembangunan sumber manusia dalam organisasi. Yang kedua, penggunaan sumber organisasi yang bersesuaian dan berkesan. Penyediaan kualiti hidup atau kerja yang dalam organisasi. Polisi organisasi yang berkesan. Berikut adalah video berkenaan definisi etika untuk penerangan yang lebih jelas. Yang ketiga, ulasan kritis. Ulasan kritis artikel di mana isu utama kandungan artikel ini adalah berkaitan dengan isu kepimpinan. Isu ini banyak diketengahkan oleh penulis yang menekankan bahawa kepimpinan pemimpin memberi impak secara terus kepada organisasi. Pada pendapat kami juga, isu yang dibangkitkan adalah relevan kerana isu yang dibangkitkan oleh penulis dalam artikel ini bukan sahaja berkaitan dengan organisasi tetapi juga dalam kehidupan harian berkenaan dengan kepimpinan. Seterusnya, kami bersetuju dengan hasil kajian penulis yang menyatakan isu kepimpinan merupakan agenda penting bagi sektor swasta dan sektor awam di negara maju atau negara membangun. Kekuatan artikel ini, kami mendapati bahawa penulis menggunakan metodologi yang digunakan oleh penulis adalah sesuai, di mana penulis menggunakan kaedah kualitatif, iaitu mempunyai bentuk data yang tersendiri yang berbeza dengan penyelidikan kuantitatif. Selain itu, kajian oleh penulis meyakinkan dan boleh dipercayai kerana penulis banyak menggunakan teori dan pelbagai sumber yang mengukuhkan lagi isu dan fakta artikel yang ditulis oleh penulis ini. Langkah yang diambil oleh penulis bagi memastikan kebolehpercayaan kajian dengan memetik kata-kata dari penyelidik
dan fakta-fakta menghimpunkan data, memperoleh makna dan memperoleh pemahaman daripada sesuatu kes. Literatur kepimpinan menjadi penyumbang utama atau penyebab langsung kepada pencapaian organisasi. Ini adalah kata-kata yang dipetik oleh Adamson pada tahun 2002. Berikut adalah keratan akhbar. Pertama, pentingnya etika dan susila. Etika merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Manusia yang beretika sentiasa dipandang mulia dari kacamata masyarakat. Mereka dihormati, pandangan serta idea mereka menjadi rujukan masyarakat. Dalam keratan akhbar pertama ini juga menyatakan bahawa etika boleh didefinisikan sebagai amalan baik atau prinsip dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Dalam keratan akhbar kedua, elemen kepimpinan beretika perlu menjadi tonggak integriti tertinggi sama ada dalam parti politik, syarikat, jabatan kerajaan maupun badan bukan kerajaan. Penerapan elemen itu digandingkan bersama integriti yang akan memberi impak positif kepada amalan urus tadbir jika ia dilaksanakan di semua lapisan peringkat organisasi. Seseorang yang mahu menjadi pemimpin yang beretika perlu terlibat dengan tingkah laku yang mulia dan memberi kebaikan kepada orang lain. Kata-kata ini dipetik oleh Kanungo pada tahun 2001. Kesimpulan, kebanyakan kelemahan adalah disebabkan oleh sikap, nilai dan etika kerja yang tidak baik yang akhirnya menyebabkan perkhidmatan awam diragukan. Maka peranan sewajarnya dalam mempromosikan etika dan integriti perkhidmatan awam amalan penting bagi membentuk sebuah institusi kerajaan yang ideal. Berikut adalah senarai rujukan yang dirujuk untuk artikel ini. Artikel jurnal kedua. Kami telah menyelidik artikel jurnal yang bertajuk Pemikiran Politik, Pemimpin dan Kepimpinan dalam novel Shahnun Ahmad, hasil karya daripada Arba'in Sujud, Salihah Razak dan Siti Rabiatul Adawiyah Jaafar. Artikel jurnal ini dipetik daripada sebuah jurnal terbitan jilid ketiga iaitu Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu yang telah dihasilkan pada tahun 2015. Secara keseluruhannya, jurnal ini mengandungi 129 muka surat dan artikel jurnal kami boleh dirujuk daripada muka surat 67 hingga ke muka surat 78. Berdasarkan artikel jurnal yang telah kami kaji, penulis ingin mengetahui dan menganalisis pemikiran pemimpin dari segi hal politik serta menguraikan kepimpinan politik yang terkandung dalam karya penulisan Shahnun Ahmad. Penulisan ini dapat dikaitkan dengan isu semasa dari segi cara kepimpinan pemerintah negara serta diselangi oleh perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Kami berpendapat bahawa hasil penulisan artikel ini dapat mencerminkan situasi politik yang semakin tidak terkawal pada hari ini. Penulis ada mengatakan bahawa ada pemimpin yang bersikap dominan dan menyalahgunakan kuasa bagi memenuhi kepentingan diri sendiri. Perkara ini boleh dikaitkan dengan situasi sekarang di mana banyak rakyat yang masih mengalami kesusahan hidup dan nasib diri mereka yang masih belum terbela angkara pemimpin yang tidak menjalankan tanggungjawab mereka secara betul. Hasil daripada bacaan artikel jurnal secara menyeluruh, kami mendapati bahawa isu yang disampaikan oleh penulis berjaya menimbulkan rasa minat kami terhadap hasil penulisan mereka. Artikel ini banyak memberi informasi baharu yang diperlukan oleh golongan belia seperti kami. Kami dapat memahami serba sedikit beberapa perkara asas berkenaan dunia pemerintah politik. Selain itu, penulis juga ada meletakkan pendapat yang diberikan oleh para sastrawan dan ilmuwan negara. Hal ini menjadikan kami berasa lebih yakin dengan pengetahuan dan buah fikiran yang dikongsikan oleh pengarang kerana ianya datang daripada sumber yang boleh dipercayai. Persoalan yang dibangkitkan oleh penulis adalah berkaitan dengan sikap pemimpin dan sejauh mana kesannya terhadap dunia politik. Berdasarkan hasil penulisan ini, kami mendapati persoalan yang diketengahkan oleh penulis telah terjawab dengan baik. Hal ini demikian kerana Shahnun Ahmad telah menjelaskan semua pengalaman beliau yang berkaitan dengan isu kepimpinan politik melalui dua buah karya novel beliau iaitu Syed dan Patriarch. Isu yang dibangkitkan oleh penulis artikel adalah merupakan isu yang berat dan mustahil dalam keadaan pemerintahan politik kita pada hari ini.
Pemimpin politik memainkan peranan penting untuk memajukan dan membangunkan sesebuah organisasi dalam negara. Isu yang disampaikan telah menerangkan situasi pemimpin sekarang, di mana pemimpin bertindak tanpa mengikut garis panduan yang sepatutnya. Merujuk kepada artikel jurnal ini, seorang pemimpin seharusnya berkarismatik, menjadi pembela dan penjaga keadilan serta bertanggungjawab dalam menjalankan amanah yang terletak di pundak mereka. Berdasarkan artikel yang kami kaji, penulis menggunakan kaedah kajian perpustakaan. Kaedah perpustakaan ini bermaksud mengkaji mengumpul segala maklumat yang relevan dan berkaitan dengan tajuk atau masalah dalam kajian ini. Mengkaji mencari bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan tajuk kajian iaitu pemikiran politik, pemimpin dan kepemimpinan. Kajian perpustakaan dan kajian menganalisis teks merupakan kaedah yang tidak dapat dielakkan dalam membuat kajian. Penulis juga menggunakan satu falsafah teori yang dikemukakan oleh Muhammad Mokhtar Hassan. Dalam falsafah teori ini, penulis berpandukan kepada 3 konsep iaitu kepengaruhan, pemilihan kata dan kesan. Prinsip kepengaruhan yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini bermaksud terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penulis dalam membuat kajian ini. Sebagai contoh, faktor pekerjaan, politik, masyarakat dan peredaran zaman, malah faktor lain juga datang dari diri penulis itu sendiri seperti faktor pendidikan, umur, masa, keluarga dan kepercayaan. Manakala prinsip yang kedua iaitu prinsip pemilihan kata atau diksi. Diksi bermaksud pemilihan kata penulis dalam menggambarkan kajian atau cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca. Penulis mempunyai kosakata yang luas. Disebabkan oleh itu, penulis memilih untuk menggunakan prinsip pemilihan kata. Pemilihan kata yang sangat tepat kerana penulis tidak mahu menimbulkan isu salah faham dengan pembaca. Ketepatan mengikut aspek makna dalam pemilihan kata sedangkan kesesuaian dari segi aspek kontekstual. Prinsip yang ketiga pula ialah kesan. Segala kata-kata yang ingin disampaikan oleh penulis mempunyai kesan kepada golongan pembaca. Ia bermaksud penulis telah berjaya memberi kesan hasil daripada penulisannya dalam artikel ini. Metodologi yang digunakan oleh penulis ialah kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan ini memberi hasil yang banyak kepada penulis. Antaranya, penulis dapat pelbagai masalah yang berlaku terhadap pemimpin dan sikap-sikap pemimpin yang banyak berunsurkan negatif. Kajian perpustakaan juga memudahkan penulis untuk meluaskan pengetahuan berkaitan dengan tajuk yang dikaji. Penulis menggunakan bahan yang bersesuaian dan relevan supaya tidak memberi impak yang kurang baik kepada pembaca. Selain itu, penulis juga menggunakan kaedah menganalisis kandungan teks. Kaedah menganalisis tidak boleh dipisahkan jika penulis menggunakan kaedah kajian perpustakaan. Hal ini kerana apabila penulis mendapat bahan rujukan hasil daripada melakukan kajian perpustakaan, penulis perlu membuat analisis terhadap kandungan teks yang terdapat dalam novel, sheet dan package supaya hasil kajian penulis dapat memenuhi tajuk atau isu yang dikaitkan. Kaedah dan metodologi kajian yang digunakan sangat sesuai dengan tajuk kajian ini iaitu pemikiran politik, pemimpin dan kepemimpinan. Ini kerana penulis perlu mendapatkan maklumat yang sahih untuk menulis artikel ini. Oleh itu, penulis boleh menjalankan kajian secara perpustakaan kerana terdapat banyak artikel, media, surat khabar dan sebagainya untuk menjadi rujukan kepada penulis. Kesimpulannya, metodologi kajian ini dapat memberikan hasil kajian yang baik dan kajian yang dilakukan teratur. Hal ini kerana metodologi kajian merupakan perancangan awal ke arah mana sesuatu kajian itu dilakukan sama ada kejayaan atau sebaliknya. Kami dapati daripada hasil kajian penulis ini terdapat unsur-unsur negatif dalam pemikiran politik. Ini kerana pemimpin-pemimpin politik dalam novel Syed dan Patriarch karya Shah Nun Ahmad tidak mempunyai sebarang bukti yang menunjukkan bahawa pemimpin lebih bersikap positif dalam mentadbir negara. Selain itu, pemimpin politik juga mempunyai sikap yang negatif dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan seperti mementingkan diri, membelakangkan soal agama dan pemimpin yang kejam dalam pemerintahan. Kami bersetuju dengan hasil kajian penulis kerana informasi yang telah disampaikan dapat dijelaskan dengan sempurna dan boleh dijadikan panduan kepada generasi yang akan datang untuk menjadi pemimpin yang jauh lebih baik.
Dalam artikel jurnal ini, penulis banyak berkongsi pengalaman Shahnun Ahmad sewaktu beliau menghadapi pemimpin yang korupsi. Namun jika dilihat dari sudut yang positif, penulis telah menyenaraikan ciri-ciri keburukan yang perlu dielakkan oleh pemimpin politik pada masa akan datang. Artikel jurnal ini merupakan salah satu bahan rujukan yang kami dapati boleh dipercayai dan mengandungi bahasa yang mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Artikel ini juga merupakan hasil kajian daripada karya novel sastrawan negara kita, Shahnun Ahmad. Novel-novel beliau telah ditulis berdasarkan pengalamannya sendiri dalam dunia politik tanah air dan dihasilkan dengan bermutu tinggi, membuatkan kami berasa lebih yakin untuk merujuk artikel ini. Sebagai sekumpulan pelajar yang masih hijau dalam dunia politik, kami sedar bahawa perkara ini adalah amat penting dan perlu diambil berat kerana sistem pemerintahan politik yang baik merupakan akar umbi kepada negara yang maju dan aman damai. Artikel jurnal ini berjaya menunjukkan kepada kami bahawa semua orang boleh menjadi pemimpin. Namun begitu, tidak semua orang boleh menjadi pemimpin yang baik serta menjalankan amanah yang penuh integriti. Kami juga mempelajari tugas pemimpin politik adalah berat dan mempunyai skop yang luas. Maka bukan mudah bagi sesiapa pun untuk menjadi pemimpin politik, melainkan seseorang itu berani dan bijak dalam melakukan percaturan. Secara kesimpulannya, karya yang dihasilkan oleh Shahnun Ahmad memberi makna tertentu kepada golongan masyarakat, terutamanya golongan pemimpin dan pemerintah. Hal ini didapati daripada novel yang membincangkan tentang pemikiran politik serta kesan buruk yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam pemerintahannya. Novel ini turut menggambarkan perihal golongan pemimpin bawahan yang hanya tahu menurut sahaja perintah yang diberikan oleh golongan pemimpin atasan demi mendapatkan kepentingan untuk diri sendiri. Kajian yang dijalankan ini dikaitkan lagi dengan penggunaan teori konseptual kata kunci yang menggunakan 3 prinsip iaitu kepengaruhan, pemilihan kata dan kesan. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam analisis yang dijalankan bagi menguatkan dan membuktikan pendapat yang kukuh yang dikaji oleh pengkaji. Kami berpendapat bahawa artikel ini berjaya memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kepada kami kerana isu yang telah dibincangkan adalah agak mendalam. Hal ini demikian kerana penulis banyak mengaitkan sikap pemimpin melalui 2 buah novel iaitu novel Cheat dan Patriarch. Artikel ini juga memberikan kepada kami pengajaran supaya tidak melakukan pemikiran yang negatif apabila menjadi seorang pemimpin pada masa akan datang. Hal ini disebabkan oleh penulis artikel ini banyak mendedahkan kepada kami kesan atau impak apabila seseorang pemimpin itu bersikap negatif seperti mementingkan diri, mementingkan kuasa dan kejam dalam pemerintahan. Sebagai pelajar yang bakal menjadi pemimpin pada masa akan datang, kami akan mengelakkan daripada menindas golongan pemimpin bawahan. Kami juga akan sentiasa menjaga kebajikan semua pemimpin dan rakyat supaya tidak berlaku perselisihan faham. Dari segi kuasa pula, semua pemimpin berhak untuk menegur antara satu sama lain supaya tidak berlaku sebarang penindihan kuasa. Apabila dilihat daripada sudut pandangan pemimpin golongan atasan pula, kami akan sentiasa melakukan aktiviti secara adil tanpa mendahulukan diri sendiri. Cadangan kami untuk membaiki kajian ini adalah supaya penulis mengkaji lebih mendalam tentang punca-punca yang menyebabkan pemimpin bersikap negatif seperti pemimpin mementingkan diri sendiri, pemimpin yang kejam dalam pemerintahan dan sebagainya. Selain itu, penulis juga membincangkan kesan pemimpin yang berfikiran negatif semasa pemerintahannya. Selain itu juga kami mencadangkan supaya penulis membuat kajian secara kuantitatif kerana lebih ramai golongan pemimpin lebih gemar terhadap data atau statistik tentang politik ini. Sebagai contoh, penulis membuat kajian lapangan atau membuat soal selidik kepada masyarakat supaya dapat mengetahui sikap pemimpin politik di negara dengan lebih mendalam. Hal ini kerana apabila membuat kajian secara kuantitatif, hasil kajiannya akan mendapat lebih banyak idea atau permasalahan yang sebenar dari masyarakat tentang sikap-sikap pemimpin sekarang. Kami juga mencadangkan supaya penulis membuat kesimpulan dengan lebih mendalam. Ini kerana kesimpulan memainkan peranan yang penting kepada golongan pembaca untuk memahami keseluruhan artikel atau isu yang ingin disampaikan. Dalam kesimpulan juga, penulis boleh memberi peringatan atau pengajaran kepada golongan pembaca supaya artikel yang ditulis dapat memberi kesan yang sangat mendalam. Berikut adalah senarai rujukan yang kami gunakan.
Artikel jurnal ketiga. Teori kepimpinan dari perspektif Islam dan Barat dalam terma kepimpinan transformasi. Terdapat 4 bahagian. Yang pertama, pengenalan. Kedua, ulasan menyeluruh. Ketiga, ulasan kritis. Dan keempat, kesimpulan. Okey, jom kita bergerak ke bahagian yang pertama iaitu pengenalan. Artikel tulisan Nur Anisa, Abu Hanifah dan Profesor Madya Dr. Razali Muhammad Kawangin menerangkan tentang teori kepimpinan dari perspektif Islam dan Barat dalam terma kepimpinan transformasi di dalam jurnal Al-Hikmah Jilid 9 bilangan 2 yang mana telah diterbitkan pada tahun 2017 pada halaman muka surat 141 sehingga 153 iaitu mempunyai 13 bilangan muka surat. Dalam artikel ini, penulis telah menggunakan nama tokoh iaitu Nabi Muhammad SAW bagi perspektif Islam. Hal ini kerana baginda telah menyatakan bahawa setiap individu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta untuk bertanggungjawab atas segala yang dipimpinnya. Berikut merupakan video mengenai baginda Rasulullah SAW yang boleh dicontohi. Bagi perspektif Barat pula, penulis telah menggunakan tokoh bernama James Vance yang mana beliau telah menyatakan bahawa kepimpinan transformasi adalah satu proses tolong-menolong antara pemimpin dengan pengikutnya dalam usaha untuk meningkatkan tahap motivasi dan moraliti. Seterusnya, mari kita bergerak ke bahagian yang kedua iaitu ulasan menyeluruh. Berdasarkan artikel ini, temanya ialah etika kepimpinan politik di Malaysia. Dalam artikel ini, penulis telah menyatakan bahawa teori kepimpinan adalah sangat penting kerana ia mempunyai keistimewaan tersendiri sehingga menjadi satu amalan dalam sesebuah organisasi dan kumpulannya. Oleh itu, objektif bagi artikel ini adalah untuk mengkaji tentang teori kepimpinan dari perspektif Islam dan Barat serta menganalisis persamaan dan perbezaan. Dalam konsep kepimpinan transformasi, menyatakan bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya supaya dirinya dipercayai dan juga perlu bergerak secara dua hala antara pemimpin dan pengikutnya. Kedua-dua perspektif tersebut telah menekankan aspek-aspek kepimpinan seperti pemimpin intelektual, pemimpin revolusi, pemimpin transformasi dan pemimpin pembaharuan. Bagi pemimpin intelektual, mereka menggunakan rangsangan intelektualnya bagi melakukan tindakan, bimbingan dan mengawal perubahan untuk mencapai objektif. Malah, ianya mempunyai visi dan misi yang jelas serta pemimpin dapat memupuk kepercayaan. Bagi pemimpin revolusi pula, mereka mempunyai motivasi berinspirasi. Mereka mempunyai keyakinan diri yang tinggi, berani, tekun, bekerja keras dan sanggup mengambil risiko. Seterusnya, bagi pemimpin transformasi, mereka mempunyai pengaruh yang ideal dan berkarisma. Mereka bertanggungjawab memberi sokongan dan dorongan agar organisasi mampu mencapai tahap yang ditetapkan. Oleh itu, pengikut akan patuh dan taat serta mengagumi dan menyayangi pemimpin tersebut. Akhir sekali, bagi pemimpin pembaharuan pula, mereka mempunyai pertimbangan individu yang tinggi
yang mana dapat membantu subordinat bagi memperbaiki kekurangan tanpa merendah-rendahkan dan memberi nasihat tertentu kepada subordinat. Keratan akhbar ini merupakan contoh isu semasa yang dapat dikaitkan dengan 4 elemen di atas. Keratan akhbar yang pertama bertajuk Era Pandemik Uji Kepimpinan Organisasi berkait dengan pemimpin transformasi. Hal ini kerana ia menerangkan tentang cabaran para pemimpin berhadapan dengan situasi pandemik ini. Pemimpin sentiasa bersedia dan tidak melengahkan masa sebelum membuat keputusan dalam menghadapi pandemik atau krisis. Ini pula merupakan contoh video yang berkait dengan pemimpin pembaharuan. Pembaharuan struktur dalam urus tadbir negara perlu dilakukan bagi memastikan ia memberi impak kepada rakyat. Pemimpin muda DAP, Diana Sofia Muhammad Daud berpandangan dasar yang diwujudkan masih kabur dari segi objektif serta belum diterima sepenuhnya oleh rakyat. Selalunya itulah masalah kita. Dasar memang dah ada, cantik, elok tapi tak sampai juga dia punya objektif. Kenapa? Itu adalah perkara yang kita harus lihat dengan serius supaya dasar yang dah diusulkan itu boleh membawa impak yang baik kepada semua rakyat Malaysia. Diana mengambil contoh urus tadbir pendidikan yang dilihat masih ke belakang dan memerlukan pembaharuan dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti. Survey daripada international agency baru-baru ini, Malaysia dah terlalu ke belakang sampaikan kita di belakang Vietnam. Tahap education kita. Kenapa jadi macam tu? So, bila jadi macam tu, kita pun employability kita jatuh. Bila employability jatuh, ada mereka yang ada ijazah tapi ambil kerja yang tidak memerlukan ijazah. Pandangan sama turut disuarakan Exco Pemuda UMNO Rahman Hussein yang melihat pembaharuan struktur pendidikan negara bukan hanya melibatkan pendidikan formal, malah dari segi pendidikan politik. Pertamanya, kalau kita melihat kepada structural reform, kita harus melihat kepada dua perkara. Perkara pertama, education, iaitu pendidikan. Sama ada pendidikan politik ataupun sama ada pendidikan di peringkat melahirkan graduan-graduan yang berkualiti. Kemudiannya kita harus melihat kepada reform terhadap proses pilihan raya itu sendiri. Kerana sebuah kerajaan demokrasi itu tidak akan menjadi kerajaan demokrasi sekiranya tiada pilihan raya. Sekiranya kita berjaya membawa perubahan di peringkat pilihan raya untuk memastikan pilihan raya itu bersih dan telus. Justru Rahman yakin jika perubahan struktur berjaya dilakukan, ia bakal mengembalikan kepercayaan rakyat kepada sesebuah institusi dan kepimpinannya. Diana dan Rahman berkata demikian pada Forum Wacana Sinar siri ke-36 bertajuk Kuasa Politik Baharu, Apa Anak Muda Mahu? Anjuran kumpulan media Karangkraf pada Isnin. Selain menampilkan mereka berdua, turut serta sebagai panelis adalah pemuda Gerakan Harapan Baru, Faiz Fazil dan Presiden Ikram Siswa, Marwan Abdullah serta Syed Menawar Syed Muhammad Mustar sebagai perantara. Perbezaan bagi perspektif Islam dan Barat ialah kepimpinan Islam bersifat eksklusif. Islam tidak mengkhususkan teori kepimpinan dalam satu terma tertentu, manakala teori kepimpinan Barat memberi pelbagai tafsiran tentang kepimpinan. Sebagai contoh, dalam perspektif Islam, tindakan yang dilakukan adalah berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Dari perspektif Barat pula, hanya bersifat individu bagi memperolehi dan mencapai sesuatu matlamat. Bahagian ketiga ialah urusan kritis. Dalam artikel ini, kami dapat mempelajari betapa pentingnya tentang teori kepimpinan untuk kegunaan kami pada masa akan datang. Hal ini kerana kami merupakan aset negara pada masa hadapan. Sebagai contohnya, dalam hasil kajian, penulis mendapati bahawa sifat seorang pemimpin haruslah mempunyai ciri-ciri pemimpin yang adil, iaitu pemimpin intelek, pemimpin pembaharuan, pemimpin revolusi serta pemimpin berkarisma yang mana mempunyai persamaan dari perspektif Islam dan Barat. Hasil kajian penulis adalah menepati kriteria kerana bagi kami, kandungan artikelnya mempunyai kaedah metodologi yang membolehkan kami memahami secara keseluruhan dengan lebih arif. Selain itu, penulis juga menjawab semua persoalan kajian seperti tujuan kajian, isu kajian serta visi dan misi. Oleh sebab itu, artikel ini menjadi pilihan kami untuk dijadikan ulasan jurnal.
Akan tetapi, artikel ini juga tetap mempunyai kelemahan tersendiri, yang mana ia tidak disertakan dengan pernyataan masalah. Pada pendapat kami, pernyataan masalah ini adalah sangat penting untuk disertakan di dalam penulisan artikel kerana untuk memudahkan pembaca mengenal pasti masalah atau isu yang dibincangkan oleh penulis. Di samping itu, isu yang dibahaskan oleh penulis adalah sangat relevan kerana perkara ini dapat dikaitkan dengan isu semasa pada masa kini. Adakah pada era pandemik COVID-19, pemimpin masih mengikuti ciri-ciri pemimpin yang dikehendaki? Majoriti pemimpin gagal untuk memenuhinya, lebih-lebih lagi semasa dunia sedang tenat dengan virus COVID-19. Ini dapat ditunjukkan pada keratan akbar di sebelah yang bertajuk Presiden Perancis anggap negaranya diserang pengganas Islam. Presiden di Perancis telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka telah diserang dengan pengganas Islam, yang mana beliau beranggapan pesalah itu adalah Islam yang telah menikam 3 orang semasa di gereja. Beliau beranggapan sedemikian kerana pesalah itu melakukan kalimah Allahu Akbar ketika bergegas ke hospital. Oh, maknanya spekulasi yang dikeluarkan oleh presiden tersebut adalah beliau tidak seharusnya terus beranggapan pesalah itu Islam dengan berdasarkan perkataan yang dilaungkannya, kerana semua orang boleh melaungkan kalimah Allah. Janji ianya tidak dipersendakan mahupun dipermainkan. Ya, betul tu. Okey, hal ini dapat disimpulkan bahawa pemimpin tersebut telah membuat keputusan secara terburu-buru tanpa usul periksa. Malah pemimpin tersebut juga tidak mempunyai ciri-ciri pemimpin yang dikehendaki. Bahagian yang terakhir ialah kesimpulan. Secara tuntasnya, kami dapat mempelajari kepimpinan dari perspektif Islam dan Barat dalam terma kepimpinan transformasi. Kepimpinan ini berperanan penting dalam usaha melahirkan pemimpin yang berkualiti dan efektif. Malah, pemimpin bukan sahaja boleh menentukan matlamatnya, malah memberi kesan kepada semua individu. Dan ini merupakan rujukan kami. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih.